kasih kepada Tuan Pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi Saf Kepimpinan Masjid Warisan Teluk Kemang, Tuan Pengurusi AJK Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal serta tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya beri kita peluang, dengan keizinannya dapat memberi kita peluang untuk duduk di dalam majlis ilmu ini. Maknanya Allah memberi keizinan dari sudut masa dan dari sudut kesihatan untuk kita datang pada malam ini. Jadi kalau kita tengok, ada juga yang tak dapat ataupun tak diberi keizinan oleh Allah SWT untuk duduk di dalam majlis ilmu ini. Contohnya pada 14 bulan ni, negeri Selangor dikenakan PKPD bersasar, PKPB. Maksudnya tak boleh mengadakan sebarang aktiviti di masjid dan surau. Jadi alhamdulillah di negeri Sembilan ni masih berterusan lagi. Jadi oleh itu tuan-tuan yang dimati Allah SWT, saya menyuruh kepada tuan-tuan dan saya menyuruh dan nasihat kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri untuk merebut peluang. Untuk merebut peluang yang ada ni untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Kerana apa? Tanpa ilmu jahillah kita. Kerana apa? Bila adanya ilmu ini, kita akan tahu apa kita nak buat. Kita faham apa yang kita buat. Kita tahu berkenaan dengan halal dan haram. Jadi kalau kita nak buat tu, kita tahu. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita kenalah belajar, menuntut ilmu. Jadi inilah peluang kita duduk di dalam majlis ilmu ataupun yang diberi nama taman-taman syurga. Taman syurga. Kalau kita nak masuk syurga, bukan main susah lagi tuan-tuan. Tapi kita merebutlah. Antara nak masuk syurga itu mestilah duduk di dalam taman-taman syurga ataupun duduk di dalam taman syurga. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan tuan-tuan, jadi malam ini kita teruskan pengajian kita pada malam ini, iaitu di dalam kitab Fiqh Manhaj Al-Madhab Imam Syafi'i. Jadi pada sebelum ini kita telah membincangkan berkenaan dengan jenis bersuci. Jenis bersuci ini ada dua, iaitu bersuci daripada hadas dan bersuci daripada najis. Tapi pada malam yang sebelum itu kita telah membincangkan berkenaan dengan bersuci daripada najis. Bersuci ni daripada najis ni apa maksudnya? Iaitu sebarang apa-apa kekotoran ataupun perkara yang menjijikkan sehingga tidak sahnya sembahyang tersebut. Bila tak sahnya sembahyang tu, maknanya benda tu najis lah. Jadi kita telah pun belajar berkenaan dengan benda-benda najis. Najis ni apa tuan-tuan? Najis ni apa? Najis ni ada 7 jenis. Ada 7 jenis najis, iaitu yang pertama sekali adalah arak. Arak adalah najis. Tak kisahlah sama ada kita minum ke ataupun terkena dekat badan kita ke, ia tetap najis. Itu yang pertama, arak. Yang kedua adalah anjing dan babi. Anjing dan babi serta keturunannya
ataupun salah satu daripada keturunannya. Contohnya kambing kahwin dengan anjing, dapat kambing. Kambing tu pun tak boleh disentuh. Sebab apa? Sebab dia adalah najis. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bangkai. Segala jenis bangkai yang tidak disembelih, contohnya haiwan yang halal dimakan tetapi tidak disembelih, ataupun haiwan yang haram dimakan yang mati tergeledak, maknanya ia adalah bangkai. Apabila dia sudah menjadi bangkai, maka hukumnya adalah najis. Melainkan tiga jenis najis, melainkan tiga jenis bangkai, iaitu yang pertama adalah manusia. Bangkai manusia adalah suci. Yang kedua adalah bangkai ikan. Yang ketiga adalah bangkai belalang. Itu adalah tiga jenis bangkai yang tidak najis. Selain itu semuanya najis. Itu berkenaan dengan yang ketiga. Yang keempat adalah darah ataupun nanah. Darah dengan nanah ni bila keluar daripada badan kita ni, dia telah pun menjadi najis. Tak kisahlah darah manusia ke, darah haiwan ke, ia tetap menjadi najis. Kalau tumbuh-tumbuhan ada darah, darah tu pun najis. Tapi tumbuh-tumbuhan tak ada darah, kalau ada darah dia najis. Yang kelima adalah kencing ataupun najis manusia dan binatang. Apa-apa yang terkeluar daripada kubul dan tubuh kita adalah najis. Tak kisahlah sama ada manusia ataupun binatang. Jadi silap kita ramai pada hari ini, kita ragu-ragu. Contohnya kita makan nasi lemak kat kedai warung Mak Mah contohnya. Bukan Mak Mah, contoh. Kita makan nasi lemak, ada ikan bilis. Nasi lemak kan selalu ada ikan bilis. Jadi ikan bilis tu besar. Contohnya ikan bilis tu besar. Kita tak ada tukang masak tu, dia tak buang najis pada ikan bilis tu. Jadi apakah hukumnya? Hukumnya ikan bilis tu seandainya terlampau besar, maka hukumnya najis. Sebab apa? Sebab dia membawa najis. Andai kata ikan bilis itu sedikit ataupun kecil, maka dia adalah najis yang dimaafkan. Sebab tu ikan perut ikan segala jenis, tai ikan dalam perut ikan tu, dia adalah najis. Seleloknya buang dulu. Contoh ikan masin ni kecil je, ada tai ikan masin, kena buang dulu isi perut dia tu. Kalau tak, kita makan najis. Sebab tu kena hati-hati tuan. Kalau nak makan kedai mamak contoh, tak siput sedut. Ada dalam tu ada ni ya? Ada najis dia. Ada najis dia. Dekat luar tu. Dalam dia tu. Siput sedut. Itu boleh. Itu boleh dimakan. Sebab apa? Contohnya berkenaan dengan sotong yang ada dia dakwat sotong tu. Dakwat sotong tu kita boleh makan. Kerana apa? Kerana kalau ikut makruf setempat, huruf setempat, kebiasaannya orang Malaysia ni makan benaklah tu, memang tak pandai elak kan. Jadi sebab tu boleh dimakan. Tapi yang benda-benda yang macam najis, ikan bilis ataupun ikan yang tak disiang, ada najis dalam tu, tak boleh makan. Mana kena siang dulu ikan tu. Jadi kalau berkenaan dengan dakwat sotong tu, fatwa setiap negeri berbeza sebenarnya. Fatwa Terengganu cakap tak boleh makan. Kerana apa? Kerana dia adalah kumbahan daripada sotong tersebut. Jadi tak boleh makan. Kalau berkenaan dengan fatwa mufti wilayah, boleh. Kerana apa? Kerana makruf, uruf setempat ataupun masyarakat setempat makan benda lah tu. Jadi sebab tu diharuskan untuk makan. Ikan kombong rebus, ada najis ke dalam tu? Sebenarnya kena siang dulu kan. Seloknya dibuang dulu tai tu, ataupun bahan organ-organ dalaman tu buang dulu, baru dimakan. Barulah dimakan, baru halal dimakan. Sebenarnya tak boleh. Tak boleh.
Kerana apa? Kerana apa-apa kencing ataupun najis manusia dan binatang, apa-apa kencing dan najis. Tapi kalau sedikit bilangan najis itu, dia dimaafkan. Kerana apa? Kerana sedikit. Macam ikan bilis tu boleh dimakan. Dia najis tetapi dimaafkan. Sebab tu kau nak hati-hati tuan. Kalau nak makan ikan bilis, kalau elok-eloknya buang dulu. Buang dulu ikan bilis tu, barulah boleh dimakan. Tapi kalau tak dibuang, maknanya hukumnya boleh diharuskan. Sebab apa? Sebab dia adalah najis yang dimaafkan. Jadi itu berkenaan dengan yang keempat. Yang kelima, kencing dan najis manusia. Yang keenam ialah setiap bahagian yang terpisah daripada binatang semasa hidup adalah najis. Contohnya kaki lembu yang terpotong, terbabas, terpotong sebabkan aksiden, sebab terpeleot kaki dia tu najis. Walaupun lembu tu hidup lagi, kaki dia tu tetap menjadi najis. Itu berkenaan yang keenam. Yang ketujuh adalah susu binatang yang dagingnya tidak halal dimakan. Susu binatang juga adalah najis. Kalau tuan punya susu tu haram untuk kita dimakan. Contohnya susu keldai. Keldai kita tak boleh makan. Jadi susu tu juga tak boleh diminum. Maknanya najis kalau terkena badan. Contoh susu harimau. Ada upacara buat susu harimau untuk kuatkan badan. Tak boleh juga. Kerana apa? Kerana susu binatang yang halal, yang haram dimakan juga najis. Jadi oleh itu tuan-tuan, ada 7 benda-benda najis yang terdapat yang menurut mazhab Imam Syafi'i. Selain itu bukanlah najis, walaupun benda tu menjijikkan. Contohnya tahi mata, tahi hidung, benda tu menjijikkan, tetapi ia adalah menjijikkan dari sudut bahasa saja. Tapi menurut syarak, benda tu tidak najis. Maksudnya kalau ada tahi hidung dekat pipi contohnya, boleh dibawa sembahyang lagi. Itu maksud dia tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-tuan, kita akan belajar pula berkenaan dengan najis aini dan najis hukmi. Apakah najis aini dan apakah najis hukmi? Bagaimanakah cara untuk membersihkan najis aini tersebut, dan bagaimana cara untuk membersihkan najis hukmi itu? Jadi najis aini ialah allati laha lainun wa rihun wa ta'mun. Maksudnya semua najis yang berjirim, yang dapat dilihat atau mempunyai sifat zahir, iaitu warna atau bau seperti tahi, kencing dan darah. Jadi najis aini ni adalah najis yang kita nampak tuan-tuan. Contohnya kencing. Contohnya ni kencing, kita nampak ini kencing. Sama ada kita nampak dari sudut warnanya, bau dia dan rasanya. Jadi itu adalah najis aini, najis yang dapat dilihat. Aini ni bermaksud mata. Jadi sebab apa dinamakan mata? Sebab apa dilihat. Dan sebab apa dinamakan najis aini? Sebab dia dapat dilihat oleh mata. Aini itu bermaksud mata. Okey, oleh sebab itu cara untuk membersihkan najis aini ini ialah dengan membersihkan segala kekotoran yang terdapat pada najis tersebut sehingga hilangnya baunya, warnanya dan rasanya. Contohnya darah terkena badan kita ataupun terkena baju kita, kita kena bersihkan. Bersihkan sampailah hilang ketiga-tiga sifat ni. Contohnya darah ataupun dawat pen, dia tidak hilang lepas kita dah bersihkan tu, tak hilang warnanya. Darah dia tu dah melekat dekat badan. Jadi setelah kita bersihkan tu, ada warnanya tu, ialah dimaafkan. Tetapi dengan segala usaha yang ada lah. Contoh kalau tinggalkan rasa, contoh darah itu kalau kita jilat dengan kain tu, rasa tu ada rasa darah lagi, maka kat situ kain tu belum cukup suci lagi. Dia masih menjadi najis lagi. Sebab tu kena bersihkan lagi. Andai kata kalau kita bersihkan sampai dah tak ada cara, contoh dah pakai sabun, semua dah tak boleh, kalau kita potong baru hilang najis tersebut, maka kat situ dimaafkan. Dimaafkan. Kalau berbeza dengan
kalau warna dengan bau, warna ataupun bau ini apabila kita telah suci tetapi ada warna ataupun bau, ia adalah dimaafkan. Tetapi kalau rasa darah contohnya, ia kena bersihkan lagi. Kena bersih lagi kain tersebut. Kalau ada rasa ni, contohnya rasa darah tadilah, ada lagi rasa, kena bersihkan lagi sampai tak boleh buat cara apa lagi dah. Tetapi kalau warna ataupun bau, ia masih lagi dimaafkan. Kalau kita dah basuh sebanyak 3 kali contohnya. Ataupun kalau warna dan bau. Warna dan bau tu terdapat lagi pada darah tersebut. Tadi warna atau bau, ini warna dan bau, kedua-dua sekali ada terdapat pada najis tersebut pada satu tempat tersebut, maka kena bersihkan. Kena bersihkan macam rasa tadi. Kena bersihkan macam rasa lagi. Faham tak tuan-tuan? Faham ya? Maknanya apa? Maknanya kalau rasa ataupun ada warna dan bau, kena bersihkan. Kena bersihkan bersungguh-sungguh. Andai kata kalau tak adanya cara lain, sampai kena koyak ni baju tu, maknanya dimaafkan. Barulah dimaafkan. Tetapi kalau terdapatnya warna ataupun bau, maka kalau kita bersihkan dengan sabun, dia telah dimaafkan. Contohnya dawat pen, kita nak ambil wudu ni, kita kena bersihkan dulu dawat pen tersebut. Sampailah hilang, sampailah apa, kita bersihkan dengan sabun dan sebagainya, tak hilang-hilang lagi. Tak hilang-hilang lagi. Maknanya yang tinggal adalah warna. Warna tersebut dimaafkan. Maknanya sah untuk dibawa solat. Tetapi kalau kita jilat darah kita, ada rasa lagi darah, contoh, jadi darah tersebut masih lagi tidak suci. Konon suci je lagi. Rasanya lebih berat daripada bau. Rasanya lagi berat daripada bau dan warna. Maknanya kena hati-hati. Tapi kalau ada warna dan bau sekaligus, kena bersihkan warna dan bau. Itu berkenaan dengan najis aini. Manakala najis hukmi ialah allati la launun wala rihun wala ta'ma laha. Maksudnya najis hukmi ialah semua najis yang telah kering dan kesannya telah hilang. Dengan kata lain, kesan warna atau bau najis tersebut tidak ada lagi. Contohnya baju yang terkena kencing, kemudian ia kering dan kesannya tidak zahir lagi. Maknanya apa? Najis hukmi. Hukmi ni maksud apa? Najis hukum. Kita tak tahu benda tu najis, tapi dari sudut hukum dia adalah najis. Contohnya, kita nampak kucing ni kencing kat kapet ni, tapi kita biarkan, kita buat tak tahu, sampailah kencing tu kering, hilangnya sifatnya, iaitu bau, warna dan rasa, hilang ketiga-tiga ni. Jadi itu adalah najis hukmi. Walaupun kita tak nampak, dia tetap najis. Maknanya kalau kita terpijak, kita sembahyang dekat atas kapet tu, tak sah sembahyang. Andai kata kalau kencing tu telah kering, kerana apa? Ia tetap najis, tetapi ia adalah najis hukmi. Dari sudut hukumnya dia adalah najis. Jadi macam manakah cara untuk membersihkan najis tersebut? Cukuplah dengan melalukan air saja. Dirus tempat tu dengan air, maka selesailah, hilanglah najis tersebut. Maknanya sahlah sembahyang kalau kita sembahyang dekat atas karpet tersebut. Contohnya tuan-tuan, tai kucing berak dekat karpet ni. Jadi macam manakah cara untuk membersihkan tai dekat karpet tersebut, tai kucing tersebut? Jadi pertama sekali, kita bersihkan dulu. Contoh, kita bersihkan dengan sabun. Sabun ni seperti mana kita tahu, ia adalah air mutaghayyir, iaitu air yang bercampur dengan air suci yang lain. Air suci bercampur dengan sabun, ia adalah air mutaghayyir. Maknanya tai itu, najis tersebut masih lagi tidak suci. Kerana apa? Kerana najis ataupun ambil wudu dan sebagainya mestilah menggunakan air mutlak. Kalau guna sabun masih lagi tidak suci, ataupun guna klorok sekalipun, dia masih tidak suci lagi. Tu bahaya tuan-tuan. Contoh, lantai kita ada kucing, kita mop je. Mop guna apa?
guna mop sabun. Mop tu air tu air sabun. Itu air mutaghayyir, bukannya air mutlak. Air mutlak ni air yang suci lagi menyucikan. Jadi dia tak mampu menyucikan najis tersebut. Sebab tu apabila caranya adalah kita bersihkan dulu dengan sabun dan sebagainya. Contohnya kita pakai mop, sabun, menggunakan sabun. Setelah hilangnya sifatnya itu bau, warna dan rasa, maknanya najis tersebut, tempat tersebut telah menjadi najis hukmi. Najis hukmi ni tidak nampak najis tersebut. Oleh itu tuan-tuan, kita perlu melalukan air kat kapet tersebut saja. Lalukan saja ataupun simbah dengan air tersebut, air di tempat tersebut. Barulah hilangnya najis hukmi tersebut. Macam tu cara nak bersih tuan-tuan. Kalau kita tak tahu tempat tu ada najis yang dah hilang ketiga-tiga sifat, Kita tak tahu, ini dimaafkanlah. Contoh andai kata yang tahu ni, yang tahu tapi buat-buat tak tahu, tu yang bahaya tu. Dah kering baru nak cakap, tu yang bahaya tuan-tuan. Jadi yang tak tahu dimaafkan. Contoh najis macam saya cakap tadi lah. Kalau ada tai, kita bersihkan dengan air mutaghayyir, nampak bersih, dah hilang sifat bau, warna dan rasa tu, tetapi masih lagi tidak suci, melainkan dengan melalukan air tersebut. Dan air yang terdapat dekat kapet tersebut masih lagi suci. Masih lagi suci. Kalau nak minum boleh. Andai kata kalau dia masih lagi dekat tempat tersebut. Jadi andai kata kalau dia dah terpisah daripada tempat tersebut, dia telah menjadi air mustakmal. Mana tak boleh lagi untuk dia ambil wuduk. Tapi kalau dia stay lagi dekat tempat tu, dia masih lagi suci. Faham tak tuan-tuan? Kena lalu kan. Dia kena jirus, kena air tu kena mengalir. Air tu kena mengalir, lepas tu baru boleh lap. Air mengalirkan dulu, lepas tu baru boleh lap, baru bersih. Tu cara kan. kalau simbah lah air. Simbah. Simbah buat cukup syarat agar dia mengalir saja. Buat syarat je. Mengalir saja sebab dia najis hukmi. Dia dah hilang semua sifat bau, warna dan rasa tu. Tetapi dia tak sah sembahyang sebab apa? Sebab dari sudut hukum dia masih lagi najis. Sebab tu kena lalukan air itu saja, lepas tu baru lap. Baru lap, biar kering, itu barulah suci. Ada lagi tak tuan-tuan nak tanya? Jom. Pakai spray. Spray banyak kali lah sampai dia mengalir. Sampai dia mengalir. Spray je ni, dia tak mengalir lagi tuan-tuan. Dia kena pakai air banyak tu. Air yang banyak sampai dia boleh mengalir. Kalau pakai spray nanti kita bincangkan berkenaan dengan najis mukhaffafah. Itu cara membersihkan lah. Macam mana? Kering lambat. Dia kena kering lah. Ambil vacuum, dry vacuum ataupun sidai kat luar. Boleh sidai kat luar. Kalau dalam masjid ni kena bersihkan macam tu lah cara kan. Kalau bau masam, taklah pewangi kau. Masam tu tak najis. Masam tu dah tak najis. Sebab apa? Cara kita bersihkan tu dah betul. Sebab apa? Kalau masam tu boleh lah letak pewangi ke, Febreze Soflan ke, bersihkan balik, cucikan balik. Tak pun cara membersihkannya, kita letak Soflan, kita letak sabun dan sebagainya sampai hilang sifat tersebut, barulah kita alirkan saja bau tu. Barulah kita lap sampai kering. Kalau tak adalah bau masam tu. Tak adalah bau masam tu. Sebab apa? Sebelum tu kita dah letak Soflan. Faham tak tuan? Itulah cara nak membersihkan dia. Dia mula nampak najis aini.
Setelah kita hilangkan najis aini tersebut, dia telah menjadi najis hukmi. Cara nak membersihkan najis hukmi, cukuplah melalukan saja air tersebut. Faham tak tuan-tuan? Itu conclusion lah. Conclusion. Faham tak tuan-tuan? Jadi kalau dah faham, kita beri kepada bab yang seterusnya. Okey. Faham yang clear eh? Ada yang tak faham? Kalau tak faham, boleh tanya lagi. Gunting? Bulu kucing? Bulu kucing kita sapu saja. Kalau vacuum dah naik juga? Melokek lah. Dia tuan, kalau najis ni basah, dia tidak kering, maknanya najis tu adalah najis kalau tersentuh dekat kapet dan sebagainya. Tapi kalau najis tu kering, contohnya bulu kucing tertanggal tu najis, jadi dia adalah kering. Kalau kering cukuplah kita sapu saja. Kenapa? Kerana ia adalah kering, bulu kucing. Tapi kalau najis tu kering, kena bersihkan lah macam tadi. Tapi kalau bulu kucing, dia special case. Sebab apa Nabi cakap bulu kucing ni adalah di sekitaran kamu. Maknanya apa? Maknanya dibolehkan bulu kucing ni dibersihkan macam tu je. Bersihkan melalukan, sapu je lah maksudnya. Kalau nak seafdalnya, basuh lah macam tadi. Letak air, simbah air contoh. Tapi kalau bulu kucing ni, cukuplah sapu je. Sapu. Faham tak tuan-tuan? Jadi itu berkenaan dengan najis aini dan najis hukmi. Iaitu najis aini ni boleh nampak yang zahir di mata, manakala najis hukmi ni tidak nampak di mata. Contohnya kencing yang kering. Maknanya kalau lalukan air itu saja. Jadi kita pergi pula kepada bab pembahagian yang seterusnya, iaitu najis mughalladah, najis mukhaffafah dan najis mutawassitah. Ni nampak simple tuan-tuan. Kalau kita tanya anak-anak ni, adik-adik ni, dia tahu ke apa najis mutawassitah tu? Dia tahu tak najis mukhaffafah tu? Cuba tanya dia, mesti dia tahu. Betul tak? Najis mukhaffafah tu apa? Dek, najis mukhaffafah tu apa? Tak tahu. Okey, malam ni kita belajar. Kalau tanya kebiasaan budak-budak, mesti dia tahu najis mughalladah ni apa, najis mukhaffafah ni apa, najis mutawassitah ni apa. Tapi dia tak belajar dengan lebih mendalam lagi tuan-tuan. Ada lagi bab perbahasan macam mana nak bersihkan tu, apakah itu. Ada lagi bab perbahasan. Kalau kita tengok budak-budak di sekolah, dia tahu bab yang luar saja, bab yang umum saja. Jadi sebab itu bila kita makin lama makin meningkat usia, kita kena belajar lagi dengan lebih mendalam. Contohnya macam budak-budak belajar satu, macam mana cara solat dan lain. Macam mana kita nak ajar cara solat dan lain. Bila kita dah meningkat usia remaja, kita kena belajar lagi bab solat. Bila kita dah berkahwin, macam mana bab solat. Kita makin lama kita kena memperdalami bab solat tu lagi. Contoh macam kanak-kanak, kita belajar solat ikut-ikutan. Kita rukuk, kita pun rukuk contohnya. Bila kita meningkat remaja, kita kena tahu berkenaan dengan lebih mendalam lagi bab solat ni. Macam tu juga dengan berkenaan dengan bab taharah ni. Nampak je simple. Nampak yang kita macam dah dengar. Tapi ada lagi yang kita tak tahu. Sebab tu kena belajar lagi tuan-tuan. Saya pun kena belajar lagi. Banyak lagi benda yang saya tak tahu. Jadi najis mughalladah, apakah yang dimaksudkan dengan najis mughalladah? Ialah najasatul qalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Maksudnya adalah najis jenis yang berat, iaitu anjing dan babi. Anjing dan babi ataupun keturunannya. Anjing kahwin dengan babi, dapat anjing. Anjing tu tetap najis. Anjing tu tetap najis mughalladah. Ataupun salah satu daripada keduanya. Kambing kahwin dengan babi, dapat kambing. Contohnya, kambing tu adalah najis mughalladah daripada persetubuhan tersebut. Jadi sebab tu bila lahir yang kedua-dua tu, contohnya dia tetap menjadi najis mughalladah. Dalil menunjukkan najis ini najis yang berat ialah ia tidak memadai membasuhnya dengan air sekali sahaja seperti najis-najis yang lain. Dalam hal ini
ia mestilah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Satu daripadanya dengan air tanah, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang lalu, iaitu hadis tentang anjing menjilat bejana. Kalau itu sebelum ni kita telah belajar, kalau anjing tu menjilat bejana, kita kena bersihkan bekas itu ataupun bejana itu dengan 7 kali basuhan. Salah satunya kena dengan tanah. Jadi najis mughalladhah ni cara nak bersihkan dia. Sebab apa dinamakan najis mughalladhah? Kerana apa? Kerana ia adalah basuhan dia tu berat. Cara nak basuh itu susah berbanding dengan najis lain. Kalau ikutkan najis lain tetap najis. Contohnya najis mukhaffafah, dia tetap najis. Tetapi sebab apa ada pembahagian 3 ni? Sebab cara nak membersihkan tu lain. Cara nak bersihkan mughalladhah lain, nak bersihkan najis mukhaffafah lain. Sebab tu najis mughalladhah ni berat. Sebab apa? Sebab susah nak bersihkan. Hukum dia tu berat. Hukum dia tu berat. Dikiaskan hukum babi kepada hukum anjing sebagai najis mughalladhah kerana babi lebih buruk keadaannya daripada anjing. Babi ni lagi teruk daripada keadaan anjing. Sebab tu babi dan anjing ni tetap haram, tetap najis mughalladhah. Tak kisahlah sama ada daripada air kencing dia ke, peluh dia ke, air mata dia ke, lemak dia ke, tulang dia ke, semuanya tak boleh. Ataupun badannya yang basah. Contoh kita lalu-lalu, kita jalan ke tepi jalan, anjing kejar kita. Besok yang tu kan, besok yang tu. Bila anjing kejar kita, dia gigit ataupun kita tersentuhnya dia punya bulu dulu. Andai kata kalau bulu dia kering dan tangan kita kering, dia tidak dapat, najis itu tidak dapat meresap ke tangan kita. Maknanya tak payah basuh lah najis mughalladhah tersebut. Tetapi kalau andai kata kedua-duanya itu basah ataupun salah satunya basah, maka kita kena samak sertu tangan kita dengan, samaklah dengan tanah 7 kali basuhan. Jadi kalau dua-dua kering tak payah. Faham tak tuan-tuan? Tapi kalau tulang ataupun lemak, peluh dan sebagainya, itu adalah najis mughalladhah. Faham tak najis mughalladhah? Najis yang berat. Najis yang berat. Yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni apa? Ialah najis yang ringan. Najis yang ringan, kalau ikutkan baulu sabbiyil ladzi lam yat'im ghairal laban wa lam yablughil haulain. Maksudnya ialah kencing kanak-kanak lelaki yang belum berumur 2 tahun hijrah dan hanya minum susu ibu sahaja. Dan hanya minum susu ibu saja. Kalau kita tengok definisi daripada najis ni, najis mukhaffafah ni mestilah mencukupi 4 syarat. Mesti mencukupi 4 syarat, iaitu ia mestilah air kencing. Bukannya najis baby tersebut, bukannya muntah ada ke apa ke, tetapi dia adalah kencing. Kencing bayi. Yang kedua mestilah bayi itu belum mencapai 2 tahun hijrah, bukannya 2 tahun Masihi. Kalau ikut kita sekarang ni masih menggunakan Masihi, tapi kalau 2 tahun hijrah ni, dia adalah 2 tahun hijrah lah. Maknanya kalau ikutkan sekarang ni berapa hijrah? 1441 kan. Kalau ikutkan sekarang ni 2020, kan jauh beza tu. Kalau kita tengok bulan hijrah, tahun hijrah ni lagi pendek daripada tahun Masihi. Sebab tu kena kira. Kalau ikutkan 2 tahun Masihi, berapa hijrah? 1 tahun lebih lah, lebih kurang 1 tahun lebih. Sebab tu kena tahu, kalau lebih daripada ni, kencing bayi tersebut, dia telah menjadi najis yang lain lah, bukannya najis mukhaffafah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mestilah bayi yang belum berusia 2 tahun tu adalah lelaki, bukannya perempuan, bukannya khunsa. Kalau ada kedua-duanya, contohnya ada dua-dua tu, maknanya tetap menjadi najis yang lain lah, bukan najis mukhaffafah. Dia nak bayi lelaki saja. Yang keempat, mestilah yang minum susu daripada ibu sahaja. Maknanya dia kenyang dengan apa? Kenyang dengan minum susu ibu saja. Kalau cukupnya keempat-empat syarat ni, dia telah menjadi najis mukhaffafah. Andai kata dia terkencing, andai kata dia terkencing. Jadi macam mana ustaz kalau tahnik, baby tu tahnik,
tahnik makan kurma. Makan kurma, adakah dia kalau kita kencing najis tu tak jadi najis mukhafafah balik? Kalau ikutkan daripada 4 syarat ni, keempat yang saya sebut yang keempat tadi, dia mestilah kenyang dengan minum susu ibu. Tetapi kalau dia tahnik dengan kurma, kenyang tak ada? Tak kenyang. Sebab tu kalau budak tu, baby tersebut masih lagi tahnik ataupun makan madu semasa tahnik tersebut, ia masih dikira sebagai najis mukhafafah. Andai kata dia terkencing dah. Tetapi dengan syarat dia mestilah mencukupi keempat-empat syarat ni. Faham tak tuan-tuan? Faham ya? Jadi kalau setitis, contohnya setitis air kencing bayi ni jatuh dekat air mutlak, adakah air mutlak tersebut telah berubah menjadi najis mukhafafah? Tak. Air tersebut telah menjadi najis mutawasitah. Najis dia telah berubah menjadi mutawasitah. Kerana apa? Kerana air tersebut telah dimasuki oleh najis. Jadi kalau najis air mutlak telah menjadi najis, ia bukanlah kencing bayi yang saya sebut 4 syarat tadi. Jadi air tersebut telah menjadi najis mutawasitah, iaitu najis pertengahan lah. Kalau bayi perempuan dia telah menjadi najis mutawasitah. Dia nak mencukupi keempat-empat syarat ni, mestilah air kencing, mestilah belum mencukupi 2 tahun hijrah, mestilah bayi tu lelaki, dan yang keempat mestilah bayi tersebut kenyang dengan hanya meminum susu ibu sahaja. Kalau dia 6 bulan dah makan nasi contoh, maknanya dah ni lah, tak tepati syarat dah, maknanya tak jadi najis mukhafafah balik lah. Jadi dalil yang menunjukkan bahawa kencing tersebut najis ringan ialah memadai membersihkannya dengan hanya merenjiskan air dan meratakannya ke semua tempat najis tersebut walaupun tanpa mengalirkannya. Macam tuan cakap dah spray, kita percikkan air tersebut, spray tersebut, tapi dengan syarat mestilah meratakan air tersebut. Meratakan air tersebut. Tapi bukannya syarat mengalir itu bukan syarat dia. Mengalir itu bukan syarat dia lah, tapi kena meratakan air tersebut. Itu berkenaan dengan najis mukhafafah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW daripada Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, annaha atas bibni laha saghirin lam ya'kulit ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahu wa lam yaghsilhu. Maksudnya Ummu Qais ni telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak lelakinya yang masih kecil dan tidak makan apa-apa makanan. Anak tersebut kencing di atas baju baginda dan baginda meminta air lalu merenjiskannya tanpa membasuhnya. Maknanya merenjiskan sajalah, spray ke, tapi kena meratakan tempat najis tersebut. Itu cara nak bersihkan najis mukhafafah. Kenapa dipanggil najis ringan? Sebab cara basuh dia tu senang, ringan, senang bagi kita nak bersihkan najis tersebut. Itu berkenaan dengan najis mukhafafah. Seterusnya adalah najis mutawasitah. Najis mutawasitah ialah najis pertengahan, iaitu najis selain anjing dan babi dan kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan dan minum kecuali susu ibu. Jadi kalau kita tengok najis mughaladzah ialah babi dan anjing. Najis mukhafafah ialah kencing bayi yang belum berusia 2 tahun yang lelaki. Jadi selain itu adalah najis mutawasitah, najis pertengahan. Jadi contoh najis pertengahan ialah kencing manusia, najis haiwan, darah dan lain-lain. Jadi kalau kita tengok, kita telah bincangkan benda-benda najis ada 7 tu. 6 daripada itu semuanya najis mutawasitah. Selain anjing dan babi, semuanya najis mutawasitah yang kita bincang. Contoh arak. Arak najis, kena bersihkan. Dia adalah termasuk di dalam najis mutawasitah. Ataupun darah, dia adalah najis mutawasitah. Anggota yang tercabut daripada badan haiwan, dia adalah najis mutawasitah.
Jadi dinamakan najis pertengahan kerana ia tidak suci dengan hanya merenjiskan air ke atasnya, dan tidak pula wajib dibasuh berulang-ulang kali sekiranya najis tersebut boleh dihilangkan dengan sekali basuhan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Maksudnya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke kawasan lapang untuk buang air, aku membawa air kepadanya, lalu baginda bersuci dengan air tersebut. Maknanya kencing manusia di sini adalah najis daripada hadis ni lah. Maknanya macam mana nak bersihkan najis kencing tu, kena bawa air, kena bersihkan dengan air. Hadis lain pula daripada Ali radhiyallahu anhu katanya, kuntu rajulan madza'an fastahaitu an as'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-miqdad ibni al-aswad fasa'aluhu faqala fihi al-wudu wal muslim yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Maksudnya, aku Ali ni, sahabat Nabi Ali radhiyallahu anhu, aku seorang yang selalu keluar air mazi, dan aku berasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyuruh Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakannya. Baginda menjawab, dia hendaklah berwuduk. Dalam riwayat Muslim, dia hendaklah membasuh zakarnya dan berwuduk. Jadi ada sahabat Nabi ni namanya Ali lah. Dia selalu keluar air mazi. Jadi dia nak tanya Rasulullah tapi dia malu. Macam manakah cara nak membersihkannya? Jadi Rasulullah SAW menjawab, bersihkanlah kemaluan tersebut, bersihlah kemaluan tu, dan pergilah sembahyang, dan pergilah berwuduk, barulah boleh sembahyang. Kalau kita ikut para fuqaha atau ulama mengatakan, kalau nak bersihkan najis ni, kencing yang tidak lawas ni, hanya sah untuk sekali wuduk saja. Contohnya, dia ada penyakit kencing tak lawas. Maknanya kalau dia jalan-jalan sikit, dia terkencing sikit. Maknanya kencing tersikit tu adalah najis. Maknanya dia bawa najis. Jadi macam mana nak bersihkan dia? Sebelum nak sembahyang tu, bersihkan dulu kemaluan itu, bersih tempat yang terkena najis tersebut. Lepas tu balut najis tersebut. Balut kemaluan tersebut. Balut kemaluan dengan pakai apa je lah, kain ke apa ke, sampai tak keluar najis tersebut. Ataupun kalau perempuan pakai pampers, pad dan sebagainya, barulah boleh sembahyang. Lepas tu berwuduk boleh sembahyang. Tetapi dengan sekali wuduk saja. Dengan sekali wuduk saja. Walaupun time sembahyang tu dia terkencing sedikit, maka di situ solat dia masih sah lagi. Solat dia tu masih sah lagi, solat fardu dia tu. Dan selepas tu dia buat solat sunat banyak kali, dia konsep dia sama macam tayamum lah. Kalau tayamum ni, apabila kita tayamum, dia boleh solat fardu sekali dan boleh banyak solat sunat banyak kali. Macam tu juga dengan orang yang ada penyakit kencing tak lawas ni. Jadi kalau contohnya fardu zuhur, dia sembahyang fardu zuhur dan dia balut kemaluan itu dan dia berwuduk, baru dia boleh sembahyang zuhur. Tetapi kalau sembahyang asar, dia kena bersihkan balik. Bersihkan balik kemaluan itu dan berwuduk balik. Kalau dia berwuduk dengan solat zuhur tadi, dengan wuduk solat zuhur tadi, maksudnya tak sah sembahyang solat asar tadi. Faham tak tuan-tuan? Jadi berkenaan dengan najis tak lawas, kencing tak lawas. Hadis seterusnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, sikit lagi tuan Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid فأمرني أن آتية بثلاثة أحجار فوجدت حجرين فالتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. Maksudnya, Nabi SAW pergi ke kawasan lurah untuk membuang air. Kemudian baginda menyuruh aku membawa 3 biji anak batu. 3 biji anak batu. Aku memperolehi 2 biji anak batu dan aku mencari yang ketiga, tetapi tidak memperolehinya. Lalu aku mengambil tahi binatang yang keras dan membawanya kepada baginda. Baginda telah mengambil 2 anak batu tersebut,
tetapi membuangkan tahi binatang itu seraya berkata ini adalah najis. Maknanya tahi binatang tu, daripada hadis ni menunjukkan bahawa najis binatang ataupun tahi binatang itu adalah najis. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahawa semua benda yang dinyatakan adalah najis, dan begitulah juga dikiaskan kepada benda-benda yang lain. Jadi saya rasa cukup sampai di sini saja tuan-tuan. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan belajar pula berkenaan dengan cara bersuci daripada najis, cara menyucikan kulit bangkai selain anjing dan babi, dan sebagian najis yang dimaafkan insyaAllah, kalau masih lagi diberikan keizinan daripada Allah SWT. Jadi sebelum saya mengakhiri ceramah pada malam ini, saya buka soalan kepada tuan-tuan kalau ada sebarang pertanyaan. Ya. Bersih sampah? Sapu sampah? Oh, dia kalau air mabuk tu. Air mabuk tu kita tak minum. Tak minum. Yalah. Jadi seloknya kita buang air arak tu. Kita buang air arak tu. Dah buang, kita suci saja botol tu dengan sekali lalu saja. Masuk tuang sampah. Tangan kita terkena. Jadi cukuplah dengan membasuh tangan saja. Sebab arak ni adalah termasuk daripada najis mutawasitah. Cara nak bersih dia tu tak berat sangat, tak ringan sangat. Cukuplah sekadar melalukan air saja sampai hilangnya bau, warna dan rasa. Mana dah siap tugas tu baru bersihkan. Sebab tu kena hilangkan bau dia. Tapi kalau kita dah puas basuh, macam dia termasuk daripada najis aini dia yang kita bincangkan. Kalau kita dah bersihkan semua tu, ada lagi bau dia tu, maknanya dimaafkan. Dimaafkan syarat. Tapi dengan bersungguh-sungguhlah bersih tu, dengan sabunnya, dengan kikisnya kalau boleh, barulah. Banyak saya dulu penguasa, selalu meronda ke tepi pantai tu. Memang betul banyak botol arak. Jadi cara bersih tu, bersihkan tangan tu dengan ni lah, sekadar melalukan air saja. Bersihkan sehingga hilang sifat tu. Botol tu memang dah buang, memang tak ada apa. Tangan tu kena bersihkan. Lagi selain tu ada pertanyaan lagi tuan? Tanya tentang najis mughalazah. Najis berat ni lah. Dia basuh dengan 2 kali basuhan, 1 kali air tanah. Dia ada syarat dia nak gunakan air tanah ataupun air mutlak yang kemudian, ataupun tak ada syarat di mana boleh buat air mutlak untuk air tanah kemudian? Ada hadis mengatakan pada basuhan yang pertama. Manakala ada hadis yang lain pula, mana-mana bahagian yang air tersebut daripada 7 tu, pilihlah mana-mana. Tak adalah syarat dia. Tak ada syarat yang pertama, tak semestinya. Jadi tak kisahlah. Contoh basuhan ke-7 baru gunakan air tanah, boleh juga. Nanti kita bincangkan cara bersuci ni, cara nak bersihkan najis mughalazah dengan lebih terperinci lagi lah. Jadi ada pertanyaan lagi tuan? Tak ada. Kalau tak ada, kita cukup sekadar ini saja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Saya minta maaf andai terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah surah As.